kalau ada perasaan dengki dan hasad, buang. Tiap-tiap hari buang. Antara cara untuk buang dengki dan hasad ini ialah kena bagi tahu kat nafsu kita bahawasanya kelebihan yang ada ke orang lain itu adalah atas urusan dan arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan yang tetap. Bukan sebab dia cerdik, dia berniaga, dia kaya. Bukan sebab dia cikgu, mak isteri dia cikgu, anak-anak dia cerdik. Bukan. Tetapi disebabkan Allah yang bagi. Bila kita selalu bagi tahu nafsu dan diri kita, maka kita takkan dengki dan dendam dengan orang lain. Kena buang. Sebab bila hasad ni dia jadi selapis, dia akan jadi 2 lapis, dia jadi 80 lapis. Dia tak tengok dah yang tu adik-beradik dia ataupun siapa pun yang dia kenal. Sekalipun yang tu guru dia, bila dia dah hasad dan dendam, dia akan buat apa saja yang dia boleh buat. Bahaya hasad dan dendam ini memadamkan kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan perempuan sahabat SF sekalian, kembali lagi bersama saya di dalam SF Channel Explore. Jadi tuan-tuan dan perempuan, hari ini kita akan membincangkan tentang ataupun nak menceritakan tentang sebuah misteri yang berada di sebuah tasik di negeri Kedah ni yang dipanggil sebagai Tasik Pedu. Saya tertarik nak membincangkan mengenai Tasik Pedu ni disebabkan ada daripada channel YouTube Lapor Po yang membuat eksplorasi paranormal di kawasan Tasik Pedu ni dan mengalami satu gangguan yang agak berat. Jadi kita tertarik nak mengupas mengenai sejarah ataupun misteri yang ada dekat Tasik Pedu ni. Dan saya juga pernah melakukan eksplorasi ke Tasik Pedu ni, dan anda boleh tekan di description link untuk ke video sebelum ni yang saya dah lakukan eksplorasi ke kawasan 3 resort Tasik Pedu yang kini hanya menjadi kawasan hutan dan semakin lenyap di telan alam. Sebelum tu tuan-tuan, sebelum kita pergi lebih jauh di dalam kupasan kita pada hari ni, sama-sama kita bersalawat dahulu. Sallallahu ala nurin mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu ala nurin mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Tuan dan puan-puan sekalian, pada tahun 2005, negeri Kedah ni digemparkan dengan kemarau yang amat panjang dan agak kritikal sehingga menyebabkan paras air Tasik Pedu ni surut ke kawasan yang orang cakap tak pernah terjadilah surut sampai macam tu selama ni. Jadi pada masa fenomena air surut ni, bagi kaki pancing pun ambillah kesempatan untuk orang kata apa, mancing lah, sebab banyak kawasan yang boleh capai sebabkan air surut kan. Jadi pada tahun 2005 ni digemparkan dengan berita penemuan sebuah kubur di dalam kawasan Tasik Pedu ni oleh sekumpulan pemancing. Jadi pemancing ni selepas mereka selesai memancing, mereka nak carilah satu kawasan yang mereka nak cari batu untuk masak hasil tangkapan mereka tu. Tetapi bila mereka duduk dekat satu kawasan, mereka terlihat ada banyak batu dekat kawasan tu. Jadi ada agak satu perkara yang agak aneh lah. Jadi bila mereka amati betul-betul, barulah mereka perasan bahawa batu-batu tersebut adalah batu-batu nisan daripada sebuah kubur yang ada di dalam kawasan Tasik Pedu. Tuan-tuan, kubur ini telah mendapat banyak perhatian media pada masa tu, dan juga mendapat perhatian Majlis Agama dari Kedah pada masa tu datang dan membuat kajian dekat kawasan kubur lama ni. Mereka mencadangkan pada mulanya untuk mengubah kubur ni ke tempat yang baru. Tetapi hasrat tu tak menjadi mungkin kerana berlaku kesukaran lah kan. Sebab kubur tu dah tenggelam hampir 42 tahun di dalam kawasan Tasik Pedu ni. Jadi mereka pun jalankan kajian macam mana boleh ada kubur di dalam kawasan Tasik Pedu ni, sedangkan apa yang mereka tahu, kawasan tu dulu sebenarnya hutan. Anggarkan lebih kurang 380 buah kubur ditemui di kawasan ni, dan juga dianggarkan berusia hampir 200 tahun lebih. Mereka pun menjalankan kajian yang macam mana boleh ada kubur dekat situ, dan mereka pun mendapat jawapan bahawa dahulunya
kawasan Tasik Pedu ni sebelum ada empangan ataupun tasik tersebut, kawasan tersebut dijadikan sebagai laluan penduduk Patani Siam untuk melalui kawasan tu menuju ke Pulau Pinang untuk naik kapal dan menuju ke Mekah. Jadi laluan Tasik Pedu ni dulu merupakan laluan orang Patani untuk pergi ke Pulau Pinang dan untuk berangkat ke Mekah. Maksud dia lebih kurang laluan haji lah. Jadi bila dikatakan terdapat laluan untuk pergi ke Pulau Pinang dan laluan tu sering digunakan, jadi hadirlah 5 orang sahabat pada masa tu. Dia tak silap orang Patani juga, iaitu Pedu, Laso, Labu, Gulau dan Gubi. Jadi 5 orang ni, mereka ni kawasan di sekitar Tasik Pedu tu dinamakan sempurna nama 5 orang ni. Jadi Pedu, Laso dan Labu tak bertahan lama penempatannya kerana pada masa tu kawasan mereka ni menjadi satu kawasan hitam, iaitu kawasan sasaran komunis. Sebab itulah hanya kawasan Gubi dan juga Gulau yang masih ada penempatan sampai ke hari ini. Jadi kubur tu dipercayai milik orang-orang pada zaman tu, yang masa 5 orang sahabat ni datang teroka kawasan tu dan mereka membuka penempatan dekat kawasan tu, dan kubur itu merupakan dikatakan milik kubur orang-orang Islam Patani pada masa tu lah. Jadi bila mana Pedu, kawasan Pedu ni dia dikosongkan sebab kawasan mereka menjadi sasaran komunis, jadi ditinggalkan macam tu saja sampailah dikatakan naik hutan dan akhirnya dibina empangan, dan juga air pun mulalah menenggelamkan kawasan-kawasan kampung yang berada di situ. Mungkin kampung yang telah ditinggalkan lama lah oleh mereka ni, sebab kawasan tu pada masa tu menjadi sasaran puak komunis, jadi mereka ambil keputusan untuk tinggalkan kawasan kampung tersebut. Sedikit sebanyak mengenai sejarah kawasan kubur yang dijumpai di dalam kawasan Tasik Pedu ni, dan kita akan masuk ke versi yang kedua yang diceritakan oleh seorang orang tua juga yang bernama Pak Ngoh. Dan artikel ni saya petik daripada sebuah penulisan, saya tak ingat nama Facebook dia, tapi saya akan sertakan dia punya Facebook dekat page ni ataupun dekat skrin ni, untuk anda boleh baca lah. Dan saya petik kisah ni daripada artikel dia yang dia interview seorang orang lama juga yang pernah bertanggungjawab menjaga kawasan Tasik Pedu. Jadi dia ni pada masa tu, siapa yang ada masalah atau sebagainya di kawasan Tasik Pedu, orang akan datang jumpa dia lah. Jadi penulis ni dia dapat interview orang yang bernama Pak Ngoh ni lah, mengenai kisah-kisah misteri di kawasan Tasik Pedu ni. Menurut Pak Ngoh ni, banyak misteri ataupun pengalaman dia sepanjang dia bertugas sebagai seorang penjaga kawasan di Tasik Pedu ni. Tapi tak pasti pekerjaan Pak Ngoh ni pun, mungkin ranger hutan kawasan tu lah mungkin. Jadi Pak Ngoh ni pun menceritakan yang bahawasanya memang sah kawasan kubur tersebut adalah kawasan kubur milik orang Islam Patani pada masa tu. Dan juga diceritakan oleh Pak Ngoh, terdapat juga makam-makam wali yang berada di dalam kawasan kubur tu. Dan juga yang menariknya lagi, kata Pak Ngoh, kawasan kubur tu ada yang hanya simbolik saja. Kalau kita tengok daripada batu nisan dia tu, simbolik ni maksud dia makam ataupun kubur yang tak ada jasad, tapi dikatakan oleh Pak Ngoh menyimpan harta karun di dalam makam tersebut. Bukti cerita Pak Ngoh ni diperkuatkan lagi apabila pernah ada satu kontraktor daripada Siam yang menawarkan nak buat kontrak, kononnya menyelam di dalam Tasik Pedu ni, nak ambil kayu-kayu balak yang hanyut lah. Jadi kata Pak Ngoh ni, mungkin mereka tahu yang apa yang tersimpan ataupun nak mencari harta karun yang tersimpan di dasar Tasik Pedu tersebut. Tapi diceritakan oleh Pak Ngoh yang kontraktor ataupun kontrak menyelam mengambil kayu balak di dasar Tasik Pedu ni tak bertahan lama. Katanya disebabkan pekerja yang menyelam tu lari, tak ada orang yang nak kerja lah. Disebabkan diceritakan pada satu hari si penyelam ni dia selam ke dasar dan ternampak seekor ikan yang besar. Kata Pak Ngoh, itu merupakan jelmaan jin ataupun jin balang air lah katanya, yang menyerupai seekor ikan yang besar dan mengejutkanlah mereka ni. Jadi start daripada tu
kontrak menyelam ni pun tak pernah dijalankan lagi dan berhenti setakat itu sahaja. Kisah seterusnya pula, ni saya ringkaskan saja, panjang sebenarnya cerita dia, tapi saya ambil poin-poin yang penting saja. Kisah yang seterusnya mengenai 3 resort yang berada di kawasan Tasik Pedu ni. Anda pergi ke konten yang saya buat tu, eksplorasi di kawasan Tasik Pedu tu, mungkin dah tak nampak banyak. Pernah ada satu resort yang bertaraf antarabangsa dekat kawasan tu. Ada kolam renang, karaoke dan sebagainya. Jadi dalam konten saya sebelum ni tu, saya dah rakamkan di kawasan kolam renang tersebut. Jadi kita sambung semula lah pasal kisah resort ni. Jadi kata Pak Ngoh, bila sebut resort ni mestilah berbagai-bagai hiburan yang disediakan, karaoke sebagainya, dan pasti tentu sekali akan berlaku maksiat dalam kawasan tersebut. Kata Pak Ngoh, dalam kawasan resort tersebut merupakan penghuni ataupun kawasan kampung jin-jin yang baik. Boleh jadi kawasan kampung bunian ataupun jin Islam, wallahualam. Jadi mereka jadi terganggu bila ada berlakunya maksiat di dalam kawasan kampung mereka. Sudahlah kampung mereka diranapkan, kata Pak Ngoh lah, diranapkan dan juga tumbang disebabkan nak buat pembangunan resort tersebut. Malah jadi pula kejadian maksiat di dalam kawasan resort tu. Jadi ini mungkin mengundang rasa tak selesa kepada makhluk yang berada di situ lah. Antara cerita-cerita banyak, antara punca resort ni semakin kurangnya pengunjung dan tak mampu nak naik pada masa itu adalah sebab banyak penampakan yang sering nampak di dalam kawasan resort tersebut. Kerana kata Pak Ngoh, kawasan resort tersebut memang merupakan kawasan perkampungan mereka. Jadi mereka jadi tak selesa dengan maksiat yang berlaku di dalam kawasan tersebut. Dan kata Pak Ngoh mungkin berkat karomah para wali yang pernah berada di situ dahululah. Jadi setiap setahun sekali akan berlaku kejadian banjir besar di kawasan Tasik Pedu tu, melimpah sampailah ke kawasan resort ni, dan resort ni akan ditenggelamkan oleh air yang pasang. Dan akhirnya resort bertaraf antarabangsa ni, ketiga-tiga resort ni totally shutdown sampailah ke hari ni hanya tinggal tiang-tiang bangunan konkrit sahaja dan ditumbuhi oleh hutan. Juga diceritakan oleh Pak Ngoh, Tasik Pedu ni pernah menjadi tempat orang-orang Siam pada zaman pemerintahan Siam dulu ni. Mereka mai, mereka buang jin-jin yang tak elok dekat kawasan tu. Jadi itu antara punca yang berlaku gangguan dekat kawasan Tasik Pedu ni lah. Tu lagi kisah yang diceritakan oleh Pak Ngoh ni, bahawasanya pernah ada sekumpulan pemuda masuk ke dalam hutan Pedu ni, dan orang terjumpa kawasan air jernih, dan mereka pun ibarat berseronok lah dekat situ, main gitar, muzik dan sebagainya. Jadi makhluk baik yang menghuni kawasan hutan ni, mereka tak berapa nak bisa dengar muzik-muzik ni. Jadi benda ni jadi satu benda yang ganjil dan mungkin mengganggu mereka lah. Dan semasa pemuda-pemuda ni sedang asyik bermain muzik, mereka dilontarkan dengan puntung kayu api. Iaitu kayu tu ada bara api di hujung kayu tersebut. Jadi maksud dia orang pun pelik lah, kenapa ada bara api dalam ni. Maksud dia kayu tu dah siap ada bara api lah dekat ujung dia. Nak kata kalau orang masuk dekat dalam tu, mustahil lah, takkan ada orang masuk dalam hutan tebal yang macam tu kan, sebab hanya mereka saja yang berada di situ. Jadi mereka pun tak faham sebenarnya, kata Pak Ngoh, semasa dia orang berseronok tu, ada penduduk di sekitar situ, iaitu penduduk alam raib sekitar situlah, dimensi raib lah kita panggil, sedang melakukan kenduri pada masa tu. Jadi puntung kayu ataupun yang dibaling kepada mereka tu adalah puntung kayu yang digunakan untuk memasak pada masa kenduri yang ada di dimensi raib tu. Jadi mereka memberi amaran supaya jangan bising sebab mereka sedang mengadakan kenduri kendara lah pada masa tu. Juga diceritakan oleh Pak Ngoh ni, pada masa dulu ni ada sekumpulan tentera yang menangkap udang di satu kawasan takungan air yang jenis di kawasan Tasik Pedu ni. Jadi dia pun ambil lah udang tu. Dalam masa dia mengambil udang tersebut, dia dilontar oleh batu daripada jauh. Jadi dia pun ingat kawan-kawan dia lah yang baling batu tu kan.
Jadi dia pun beritahu lah, apa ni main baling-baling batu kan, tak takut pun kan, seolah macam dia sembang ataupun cakap besar lah macam tu. Jadi semakin lama batu yang dibaling tu semakin besar. Jadi dia pun pekik sekali lagi, oi kenapa main baling batu ni, tak takut lah, dia cakap aku ada senapang dia tau, aku lagi hebat. Jadi dia keluar ayat macam tu. Sebenarnya dia tak tahu, kata Pak Ngoh, penunggu tersebut yang sedang menguji dia. Jadi selepas dia kutip udang tu, dia orang pun masak dibuatkan seperti cucur udang lah contoh. Dia orang makan, bila makan terjadi gejala yang agak aneh, iaitu semua anggota tentera yang makan cucur udang tersebut menjadi gatal-gatal di keseluruhan badan mereka. Pak Ngoh mungkin sebabkan dia cakap besar semasa diuji oleh penunggu yang berada di kawasan tersebut lah. Jadi begitulah sedikit sebanyak ataupun poin-poin yang saya mampu petik daripada kisah yang diceritakan ataupun ditulis oleh satu page Facebook ni, yang diceritakan oleh Pak Ngoh yang pernah berkhidmat di kawasan Tasik Pedu ni. Dia pun sebenarnya saya dah susun jalan cerita, tetapi banyak sangat gangguan malam ni, saya tak tahu kenapa. Kan ada yang lain internet sangkut, satu lagi gangguan daripada manusia. Sedangkan sekarang hampir-hampir jam 12 kan, dekat 12 lebih, tapi rumah saya ni dekat tepi jalan utama. Jadi memang jadi masalah lah, memang akan ada bising. Jadi bila datang bunyi bising, saya kena stop, datang bunyi bising, saya kena stop. Jadi semua cerita yang kita dah simpan dalam kepala tu, dia bercelaru lah, kena kutip balik satu sikit-sikit. Jadi saya mohon maaf andai penyampaian saya ni tak berapa nak faham. Jadi ada dua sebenarnya konten saya dekat Tasik Pedu ni. Yang kali pertama saya buat konten mengenai jalan Tasik Pedu tu. Pada masa tu saya dan sahabat saya memang sesat. Tu first time saya menjejakkan kaki ataupun explore ke kawasan Tasik Pedu. Sebelum ni memang tak pernah pergi. Jadi pada masa tu pun kami punya wish tak boleh guna, sedangkan lain ada, tapi wish tu tak berfungsi. Setelah kami sampai ke kawasan Mutiara Lake Resort tu, dan kami keluar semula lebih kurang dalam waktu maghrib. Memang gelap gelita jalan tu. Di kiri merupakan kawasan hutan menuju membawa sampai ke sepadan siang. Memang hutan yang besar lah. Jadi kerana nasib baiklah kami keluar malam tu, tak ada haiwan liar yang melintas, alhamdulillah. Jadi untuk lebih banyak ataupun lebih jelas, anda boleh pergi ke konten tersebut lah. Setakat itu saja rasanya konten saya untuk kali ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di masa yang akan datang. Dan saya masih ada umur yang panjang, masa yang lapang, kita akan kupaskan lagi isu-isu yang menarik buat anda ataupun cerita-cerita seram yang menarik untuk disajikan kepada anda. Yang penting jangan lupa bantu untuk share dulu video ni kepada sahabat anda merasakan video ini menarik bagi anda. Apa yang ada di kawasan Tasik Pedu ni mungkin ditakdirkan oleh Allah untuk tidak kekal, untuk tidak terusik oleh tangan-tangan manusia hinggalah kiamat. Wallahu alam. Ingat, segala yang berlaku adalah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala dan atas kekuasaan Allah. Sesungguhnya makhluk ni tiada daya. Jadi setakat itu saja konten daripada saya. Terima kasih kepada semua sahabat SF dan juga yang baru hadir. Terima kasih kerana sudi menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.